tajuk yang seterusnya, bab majaa fi salati khalfa safil wahid. 223 bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis sembahyang di belakang saf seorang diri. Dia sembahyang dalam saf, duduk seorang-seorang diri. Ramai banyak jadi tuan-tuan. Kesian kita tengok. Saya sendiri pun pernah jadi, belah tu penuh, belah tu penuh. Kita duk garu kepala. Sat lagi aku tarik kau ni. Dia buat awak saya lagi. Macam mana ni? Tunggu kawan. Lepas dah satu rakaat. Dah lepas satu rakaat, tak ada lagi hamba Allah yang masuk. Lepas 2 rakaat sampai tu imam bagi salam. Hak mana yang lebih bangkit mufaraqah, kita pergi tabik di belakang. Pasal apa? Tak sah kalau mayang seorang-seorang dalam saf seorang diri, ada saf. Maka peringatan saya nak bagi, kalaulah tuan-tuan dah masuk nak penuh saf, kita ada 2 orang lagi buat saf baru di belakang. Buat 2 orang saf di belakang pula. Sian hak yang nak mai tadi masbuk ni dah jadi lazim pada masyarakat kita. Maka selamatkanlah. Zaman Nabi SAW tak ada masbuk. Mereka akan mai awal untuk jawab panggilan azan. Sebab apa? Sebab Nabi kata, Nabi SAW sebut, siapa yang berada dalam masjid, yang dalam keadaan dia tahiyatul masjid, dalam keadaan dia telah menjawab setiap laungan azan, masuk syurga. Tu sebab dia mai awal. Dulu tak ada speaker. Yang kita lambat pergi pasal apa? Sampai rumah aku bunyi pun. Lepas tu pergi 2 rakaat dah lepas. Dulu kerana nak ligan azan tu sanggup mai awal. Kalau kata 4.15 masuk asar, 3.45 ada dah. Pasal apa? Nak tunggu dengar azan, nak masuk syurga. Pasal tak ada speaker dulu. Nah, lepas tu tak ada lah masbuk semua muafiq. Okay. Yang hari ni imam bagi salam mesti ada punya hak bangkit. Ada bangkit. Betul mai pula sambung lagi. Imam ni bagi salam, mai pula sambung lagi. Asar pukul 7 tak habis lagi bercerai ke belakang. Hari ni dah. Tu tanda-tanda akhir zaman kata Nabi SAW. Nah, cukup-cukuplah. Janji aku pi dia kata. Tu ke kurang dah pahala dah. Kalau boleh pi on time. Fawailul lil musallin, orang yang ringankan sembahyang tu. Betul kita pergi jemaah, kita pergi masjid, tapi takut kita masuk orang yang sahun, apa dia, yang tak apa berat nak ambil bab-bab sembahyang. Kita jadi muwafiq, jangan jadi masbuk kalau boleh. Muslimin yang dirahmati Allah. Sebab masbuk lah tadi kalau kita nak bincang mai-mai tengok-tengok dah tak boleh masuk. Baik, kita bincang hadis yang berkaitan dengan orang yang sembahyang seorang diri di belakang saf. Dia seorang lah. Maka lebih dahulu daripada masuk di dalam masalah-masalahnya, diterangkan hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Demikian bunyinya. Hadis yang berbunyi, An Hilali ibnu Yasafi qala akhadha Ziyad bin Ja'di biyadi wa nahnu birriqah. Diriwayatkan daripada Hilal bin Yasaf, katanya telah memegang Ziyad bin Ja'di dengan tanganku padahal kami di tempat yang bernama Raqah kerana pergi ziarah seorang syekh. Faqama bi ala syaikhin yuqalu lahu Wabisatu bani Ma'bad min Bani Asad. Maka bangun ia denganku pergi atas seorang syekh itu. Ini cerita atas cerita, nak sebut cerita hadis. Dipanggil orang nama baginya Wabisah bin Ma'bad daripada Bani Asad. Apakala sampai kami di hadapan syekh dan duduk bersama-sama di hadapannya, lalu berkata Ziyad, faqala Ziyadun haddathani hadha shaykhuna an rajulan shalla khalfa saffi wahdah. Maka kata Ziyad, telah bercerita akan daku oleh ini syekh yang bernama Wabisah bin Ma'bad ini akan bahawasanya seorang laki-laki telah sembahyang ia di belakang saf seorang dirinya, dan sembahyang berjemaah itu imamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu tuan-tuan nak tahu satu-satu hukum, pergi cari syekh.
Nak mengaji satu ya ilmu, pergi cari syekh. Kita hari ni tok guru mai masjid, tu pun tak boleh mai lagi. Pergi cari ada masalah apa, kata-kata yang Nabi nak sebut, ada cerita tak di sini diterbut. Syekh ini kata cerita atas cerita Nabi, nak cerita dekat kita, nak cerita satu hukum ya. Ada seorang hamba Allah sembahyang seorang diri di belakang saf yang diimamkan oleh Nabi SAW. Itulah bila duduk dengan orang-orang yang berilmu, jangan tanya, ustaz bila nak tambah lagi, amboi hampa pun tanya soalan tu, tanyalah soalan lain. Dan dia tanya, ustaz bila nak soalan-soalan luar. Duduk dengan orang ilmu ni, tanyalah, ustaz kalaulah kita jadi macam ni, cu cantik. Kan? Nampak ni cerita atas cerita, pi cari guru, tanya habis balik, jangan duk merapu. Jom ustaz kena roti canai dulu. Pandai. Tapi bagus agaklah. Belanja ustaz. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik. Wasyaikhu yasma', dan syekh itu mendengarkan apa kata Ziyad itu kepada Hilal bin Yasaf, seolah-olah mengakukan apa kata Ziyad betul daripadanya. Tanya atas hadis Nabi. Cerita ni wafat dah Nabi. Nak tahu kesahihan, pergi cari seorang syekh tentang cerita seorang hamba Allah duduk di belakang Nabi mayang seorang diri. Nak cari kesahihan hadis. Tu cari macam tu punya doa dah. Okey. Dan laki-laki yang berdiri sembahyang di belakang saf seorang diri itu sembahyang ia hingga habis, maka dikabarkan orang akan perbuatannya itu kepada Nabi. Habis dia sembahyang dengan Nabi apa semua sama, dia bukan masbuk, dia cuma dia terlewat sikit ya. Masbuk dia bukan masbuk Fatihah, dia sempat rakaat apa sempat, dia sembahyang habis Nabi tak perasan, cuma orang yang dekat dengan belakang dia tadi nampak cerita dekat Nabi. Fa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ya'ida salatah, maka menyuruh akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sembahyang seorang diri itu tadi, bahawa mengulang ia akan sembahyangnya. Maksudnya kalau kita kita sembahyang seorang diri, orang lain dalam saf, sedangkan niat kita makmuman, tak sah. Kena duduk dengan saf juga. Muslimin yang dirahmati Allah. Tarik seorang, ulama kata tarik orang depan, tang mana duduk kedudukan. Ini imam, ni ramai, saf pertama, kita kita duduk seorang. Tarik orang yang sebelah kanan imam tadi, tweet dah. Allahu Akbar. Macam kita tweet waktu kita nak berimam lah, tweet dah. Dia tak ada orang, dia akan reverse, tweet sambil bunyi mulut batal, dia undur pelan. Kita duduk mayang. Yang orang yang kosong tu tadi masuk. Jadi macam tu lah tertib dia ada. Tapi hari ni kalau buat macam tu, try tengok. Apa nak jadi kita tahu. Orang ajak tas deduk pun dia tas. Kalau ajak jadi cerita macam tu, pening lah tuan-tuan. Orang selalunya orang yang duduk belakang imam ni orang yang alim-alim, warak dan sebagainya. Kita dah bincang dah tu, kalau boleh yang duduk belakang imam ni orang yang kemah. Jangan duduk cuit-cuit. Apa? Tu tak kemah lah, tu duduk belakang imam lah kalau macam tu. Okey, muslimin yang dirahmati Allah, dia kemah, maka orang yang duduk ada tu mesti kemah juga. Masuk. Muslimin yang dirahmati Allah. Tu kata dia. Kita tengok masalah. Nabi suruh ulang sembahyang. Apa martabat hadis ini? Bermula hadis Wabisah bin, ini adalah hadisnya Hasan. Hasan ni boleh dikatakan sahih, Hasan li zatih, atau kadang-kadang Hasan li ghairih, sandaran kepada orang lain. Hasan hadis ini, bukan dhaif, Hasan. Dan ada diriwayatkan pada bab ini daripada Ali bin Syaiban dan Ibnu Abbas. Baik, masalah 224, sembahyang seorang diri belakang saf apa hukumnya? Tengok apa kata ulama. Kalau ikut pada hadis Nabi SAW, sah ke tak sah? Tak sah. Bayang seolah. Kita tengok apa kata ulama. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan sungguhnya telah ditegah oleh satu kaum daripada ahli ilmu, ditegah oleh satu ulama, bahawa sembahyang seorang laki-laki di belakang saf dengan seorang diri itu, dan kata mereka itu diulang sembahyang. Maksudnya diulang sembahyang ni, disuruh ulang pasal apa? Pasal tak sah. Okey.
apabila sembahyang di belakang saf dengan seorang diri, dan dengan dia lah berkata Ahmad, yakni mazhab Hambali. Itu kata kena kemah. Bila saya sebut Ahmad, Hambali. Kalau saya sebut kata Malik, ni mazhab Maliki. Ada sebut Syafi'i tak lagi? Tak sebut. Tu bukan mazhab kita lagi lah tu. Bagi kemah, bagi kita tahu semua mazhab ni kata macam mana, mazhab ni kata macam mana. Takut hak yang kita duk ikut tu lah, rupa-rupanya aku ikut Hambali. Apa? Tanya Syafi'i ke? Saya Syafi'i. Mazhab mana? Mazhab apa? Imam. Imam saya Pak Long mana? Pandai. Sampai tak kenal imam mazhab, bukan imam kampung qaryah tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan sungguhnya telah berkata satu kaum, daripada ahli ilmu, memadai akan dia oleh sembahyangnya apabila sembahyang di belakang saf seorang dirinya itu. Memadai maksudnya sah, boleh. Dan ialah qaul siapa? Ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, iaitu guru kepada Imam Syafi'i, ulama hadis. Ibnu Al-Mubarak dan Imam Asy-Syafi'i. Nampak ada lagi? Boleh tak? Tak boleh. Tonton mazhab apa? Syafi'i. Imam apa? Imam saya Haji Ali Nukula Terayang. Itu bukan dah. Imam mazhab saya Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i kata boleh tak? Memadai. Boleh. Tu saya nak bagi biar dia tanda soal atas kepala. Hambali saja kata tidak sah. Tapi kalau boleh buatlah saf, jangan bagi orang jadi fitnah atas kita. Itu saja. Okey, sebab hadis dia kemah. Hadis ni hasan. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, saya ulang. Siapa yang mengatakan sembahyang di belakang saf seorang diri itu memadai, maksudnya sah. Boleh lah, memadai ni paling lekeh lah. Kalau boleh jangan buat. Kalau boleh jangan buat. Memadai, bukan harus. Memadai, tak ada rotan akak jadilah. Kata kalau dah tak ada dah, duduklah, buat macam mana? Dah ambil lewat bawah. Tu jawapan dia. Okey, dah tak ada juga, maka bolehlah duk tunggu kuit sekejap lagi, aku cuit di depan dia, dia kalih-kalih awak. Tu jadi celaru apa semua. Memadai dah, habis lekeh dah. Okey, itulah cara mengatasi dia. Okey, siapa yang mengatakan Sufyan Ats-Tsauri guru kepada Imam Syafi'i dan Ibnu Al-Mubarak dan Imam Asy-Syafi'i, dan sungguhnya telah berjalan, yakni pendapat mereka, satu kaum daripada ahli Kufah kepada hadis Wabisah bin Ma'bad di dalam masalah itu. Kata mereka itu, barang siapa yang sembahyang di belakang saf seorang diri, nescaya diulang sembahyangnya. Hak yang puak ni pun juga dalam mazhab ni pun kata tak boleh juga. Pasal apa? Tu sebab tiga ulama ni, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Al-Mubarak dengan Imam Syafi'i, kata memadai. Memadai ni lekeh sangat dah. Kan? Kita ambil ayat sembahyang, kaki basuh dah. Tiba-tiba nak menempuh tempat yang sampai ke tempat sembahyang, di dapur contohnya. Di dapur kita bilik air, di dapur. Nak sampai ke bilik dapur tu tadi, bekas isteri kita masak, anak terberak, jatuh yang ni, tumpah yang ni. Kita nak menempuh tadi dengan tak pakai kasut. Sah ke tak sah? Memadai, boleh. Tapi kalau ragu-ragu dengan tempat tu, anak pun biasa kencing dan sebagainya, kita ragu-ragu, maka tak sah. Sebab datangnya ragu-ragu. Macam tu juga antara keraguan dan ilmu di sini. Dah kita ada ilmu, duduk sah, memadai. Tapi kalau boleh, memadai ni maksudnya jangan duk buat lah. Jangan duk buat sama sekali. Itu maksud saya tu. Yang jadi kata nak bagi kemah, kalau boleh jangan duk buat. Cari ke kawan, duduk, buka bagi ada line, buka bagi ada duduk di belakang untuk kita masuk, duduk sekali. Sebab ramai ulama yang mengatakan diulang sembahyangnya. Baik, kata Qastalani, dan telah berjalan kepada haram. Qastalani kata apa? Pengarang kitab Sahih Bukhari. Dan telah berjalan kepada haram sembahyang seorang diri di belakang saf itu oleh Imam Ahmad. Haram sama sekali. Hambali kata. Dan Ishaq dan Ibnu Juzaimah
Khuzaimah dan hadis Wabisah itu berdalil kepada hadis yang sebut tadi. Dan ada tambah hadis ini pada riwayat Ibnu Khuzaimah begini, la salata lil munfaridi khalafus safi. Artinya tiada sembahyang bagi yang menunggal di belakang saf. Ini hadis, ada sambutan hadis au kamaqal yang ditambah oleh Ibnu Khuzaimah. Atau kalau bolehlah tuan-tuan, sebab apa yang saya kata tak boleh tu memadai, iaitu kita takut orang hari ni banyak yang kata tak boleh. Orang hari ni tak tahu kata boleh, tak boleh. Maka jangan create fitnah. Jangan wujudkan satu benda yang orang tak faham. Sentuh suami isteri batal ke tak batal? Mayang ayang-ayang. Malam ni banyak soalan. Orang tak tanya saya tanya orang. Suami isteri sentuh batal tak batal? Ada ustaz-ustaz kata tak batal. Bukan calang-calang orang, bukan calang-calang ustaz. Suami isteri tersentuh batal tak batal? Batal. Batal. Ada ustaz ni kata tak batal. Tak, kalau hang nak kata tak batal, hang seorang dah beramai. Sebab hadis tu dhaif. Jangan bagi caca merba, bagi jari celaru biru. Okay. Hang seorang dah pakai. Sebab banyak yang kuat yang mengatakan batal. Sebab satu ketika Nabi SAW dia ambil ayat semayang apa semua, dia nak pergi semayang. Sebab rumah Aisyah tepi tu je dengan Raudhah hari ni. Ni makam Nabi tu hari ni. Dia cium dahi Aisyah sebelum pergi semayang. Setiap kali nak pergi semayang dia akan cium dahi. Tuan-tuan buat macam tu tak? Tak boleh lah pasal batal. Itulah sebab dia. Dia kerap buat macam tu, tak pergi masjid saya rasa. Dia cium. Kata dia pergi semayang. Kadang-kadang dia ada wuduk. Maka dalil di sinilah yang mengatakan boleh. Dah, perbincangan ulama mengatakan macam mana pemakaian Aisyah. Yang kedua, Aisyah saja yang jadi saksi. Tak ada saksi lain. Hadis tu dipanggil hadis ahad. Tak kemah orang panggil. Itu sebab kata tak boleh pakai. Ada hadis, ada. Nak beramai, beramai dah. Jangan duk ajak orang bagi celaru biru. Hang nak pegang anjing, pegang. Hang jangan duk ajak orang. Tak habis lagi bab anjing. Muslimin dirahmati Allah. Pasal tak ada dalil khusus. Betul Ashabul Kahfi pun ada bawa anjing masuk dalam gua kan. Tapi dalil tu masyarakat kita lebih faham kata batal. Dah. Full stop. Kalau sama-sama kita yang alim, sama-sama kita yang pandai, nak buat menunggin ke, buat macam mana? Buat. Aku nak semayang macam ni, duduk. Nak pacak dua-dua ke, nak pacak macam tu ke, nak buat macam mana? Buat. Dalam bab semayang, nak duduk ke, nak buat? Tapi masalah ni, kita duduk dalam masyarakat yang banyaknya tak berapa nak faham. Maka buat yang betul-betul mengikut uruf wal adat, ikut setempat wakil kita. Masyarakat kita faham macam ni, ikut macam tu dah. Tu orang betul faham, tu orang panggil orang faham. Jangan duk bawa budaya kita nak bagi cacat merbah masyarakat. Muslimin yang dirahmati Allah ni. Itu adalah sebab saya nak bawa kat tuan-tuan, bagi tuan-tuan faham dulu dari mana kedudukan dia. Sat lagi main Ustaz Mak Abu pula terang, tuan-tuan pening. Dah, ambil yang mana satu yang tuan-tuan rasa serasi dengan tuan-tuan. Dah. Tuan-tuan duk pelaga-pelaga. Imam wal Makmum kitab. Itu kitab full penuh dengan Imam Syafi'i. Hari ni yang saya bawa adalah 4 mazhab. Senang. Bukan tekat 4, tengok Sufyan As-Sauri pun ada, Ibnu Al-Mubarak. Bukan tekat 4 mazhab, macam-macam mazhab cerita dekat ni. Tuan-tuan dapat banyak ilmu, tapi ambil Syafi'i saja. Maka bila kita tengok orang lain buat, kita tahu dia ni Hambali, dia ni Maliki. Tengok-tengok, sesak. Dia tak kira sesak, dia tak betul mazhab lain. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tu mazhab mana? Tak angkat tangan, tak qiyam. Pada Maliki. Siapa dia? Kita macam mana? Tak tahu mana satu pun tak tahu. Tu dia lah. Macam mana letak tangan tu pun cukup memadai dah. Cara kita duduk memadai dah. Kita tahu tang mana kedudukan kita. Tak payah, kita tak usah bincang bab tu lah. Sat lagi duduk lagi mayang maisak lagi pakai duk tengok dia ni tak kena dah. Dah, bukan tak kena. Masing-masing mazhab dan masing-masing pendapat tersebut kadang-kadang dibawa masuk dalam Syafi'i juga. Ada tok-tok guru yang serapkan masuk mana-mana pendapat. Saya tak kata salah.
Selagi mana tengok keadaan keuzurannya, selagi mana kefahamannya, buatlah macam mana pun. Semua mazhab, semua ulama satu yang dia nak, semua ke syurga. Itu ya. Tapi kalau kata Syiah, ke mana dia nak pergi? Dia tak tahu, dia melelong. Maka jangan dia ikutlah. Tu kata kena mengaji akidah. Duduklah macam mana pun sembahyang, buatlah macam mana pun sembahyang selagi mana kiblat kita yang satu. Ingat, Syiah dia tak menghadap kiblat, tuan-tuan. Jatuhlah. Nasuriyah dia tak menghadap kiblat sebab dia kata Kaabah tersebut berhala. Maka dia akan sembah belah mana? Sebelah makam imam-imam mereka. Dia takkan sembah Kaabah. Tak. Hukum haji tak ada dalam mereka. Sebab apa? Siapa pergi buat haji, syirik. Sebab apa? Menyembah berhala. Tu Syiah kata. Waktu saya kata, akidah awal dah kita tahu, maka sembahyang ni tak sah lah, buatlah macam mana pun. Muslimin yang dirahmati Allah. Tanya ada yang awal yang tu dulu, bab sembahyang. Baik. Terus, adapun pada mazhab Syafi'i, sembahyang seorang diri di belakang saf itu maka iaitu makruh pada masa bersatu jenis. Satu jenis. Kalau perempuan tak apa, ramai-ramai perempuan seorang ya, tak apa. Takkan perempuan nak masuk join sekali dengan abang kot. Duduk sebelah. Allahu Akbar. Ui, tengok-tengok perempuan duduk sebelah. Siapa takut mayang seorang diri, dia kata tak sah. Ada di Mekah ada kan, duduk lelaki perempuan, apa cerita ni? Kan? Tak, duduk di belakang. Malam tu buat sembahyang tahajud, buat sembahyang taubat dan sebagainya, buat jemaah. Perempuan main seorang ya, takut mayang seorang-seorang, dia kata. Dia main masuk duduk sekali dengan kita. Celaru. Tu tak boleh. Dia kena mayang duduk di belakang juga, macam mana pun. Pasal perempuan tak diajukan sangat masuk main dalam jemaah. Dia lebih baik duduk di rumah. Tak diajukan. Tu abang tu, suami yang disuruh sangat-sangat main jemaah. Muslimin yang dirahmati Allah. Itu sebab, okey. Dia kata di sini Imam Syafi'i kata apa? Makruh pada masa bersatu jenis, semua laki. Adapun apabila bersalahan jenis, laki dengan perempuan, seperti seorang perempuan yang sembahyang dan tiada beberapa perempuan, tak ada orang lain dah, perempuan seorang tu lah. Seperti khunsa. Ditimbul khunsa pula dah. Okey. Kan? Bab kebebasan. Pondan minta nak pakai baju yang ada. Dia main pakai telekong. Aduh, celaru tuan-tuan. Tengok misai, bekas misai pun ada lagi. Dia pakai telekong pula dah. Ni khunsa ke? Yang tu bukan khunsa, yang tu orang panggil yang tu dia pergi buang. Dia cantas buang. Dia teringin nak jadi perempuan. Yang tu dia nak duduk tang mana? Dia tetap duduk dengan lelaki. Jangan duduk pakai telekong. Pakai telekong aku labuh. Abang ada. Dia teringin nak pakai telekong. Dia tak, dia lelaki, dia tetap lelaki. Kalau perempuan, okey. Semua ni lelaki. Tengah-tengah ni khunsa, baru perempuan. Khunsa tu dia kena duduk seorang-seorang dia. Siapa khunsa? Ada 2 alat kelamin pada dia. Tuan-tuan cek ada berapa? Kalau ada 2, tak boleh duduk dengan kami, kena duduk di belakang antara lelaki dengan perempuan. Ada ke? Tak ada. Melainkan pergi cantas buang. Tu ya, nak kena cerita, malu-malu juga tuan-tuan. Pasal dia peminta nak jadi. Tiba-tiba main-main, tengok-tengok pakai telekung. Ada dalam satu cerita Tanah Kubur kot. Pondan pakai telekung dalam cerita tu. Saya kata celaru cerita ni. Tak cerita tu tak apa agaklah. Ni hak ni cerita punya cerita. Dia teringin nak pakai telekung. Likra pula dah. Pula dah. Main nak duduk dengan perempuan mayang. Perempuan pun dia tak boleh duduk. Dia lelaki sejati. Cuma dia lembut ya. Dia kena duduk di sini. Londeh buang kat dia bagi kain plekat kat dia. Tak reti gulung mai aku nak gulung. Dengan gulung-gulung aku gulung lagi aku. Bagi dia pakai mai duduk ni. Tak boleh. Lainlah kalau khunsa, dia ada dua-dua. Atas ada, bawah ada. Pedang ada, sarung pun ada kat dia. Dia tak tahu nak letak tang mana, dia kena duduk tengah-tengah. Dia ni seorang diri memadai. Ini kata Imam Syafi'i di situ. Nak bagi terang lah. Tak tahu tengok lagi sembahyang dia duduk seorang-seorang. Khunsa lah tu. Muslimin dia rahmati Allah. Tu saya kata jangan buat fitnah. Tiba-tiba dalam duduk sembahyang kita dia duduk seorang-seorang. Kan?
Dia tak mau masuk jemaah. Dia ni khunsa ke mak kot. Faham lagi dah. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik. Dan tiada beberapa khunsa, maka tiada makruh bahkan sunat. Kalau ada khunsa ramai. Khunsa ramai pula. Selaru lagi lah. Ramai khunsa. Tu tak apa. Biarlah mereka duduk puak mereka ya. Lepas tu lepas khunsa baru perempuan. Dia tak boleh duduk dengan lelaki dan dia tak boleh duduk dengan perempuan. Sebab kadang-kadang dia ada dua-dua ni, kita tak tahu dia nak hak mana. Faham? Dia ada dua-dua. Dia duduk dengan perempuan, dia teringin hak ni pula. Dia duduk dengan lelaki, dia teringin hak ni pula. Duduk tang tu lah. Celaru juga. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik. Bermula dalil atas yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. An Abi Bakrah annahu daqala wan Nabi sallallahu alaihi wasallam raki'un. Diriwayatkan daripada Abi Bakrah bahwasanya masuk ia sembahyang berjemaah serta Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang rukuk. Nabi sedang rukuk. Faraka' qabla an yusalli ila safi. Apabila dilihatnya Nabi telah rokok, maka rokoklah ia kemudian daripada mengangkat takbiratul ihram sebelum ia sampai ke dalam saf. Sambil duduk berjalan Allahu Akbar dan selangkah masuk terus rokok. Boleh buat macam tu. Tengok pergerakan. Tapi kena tengok wakil tu. Saya kata kalau dah alim terang mana pun jangan tunjuk alim tu. Masuk duduk diri betul. Allahu Akbar, rokok. Sambil berjalan rokok. Ni siapa dia buat? Abi Bakar. Bah. Okey, tengok lagi apa cerita hadis ni. Apabila dilihat Nabi telah rokok, maka rokoklah ia kemudian daripada mengangkat takbiratul ihram sebelum ia sampai ke dalam saf. Maka manakala dilihat orang, nampak daripada dulu sampailah geng-geng perhati ni ramai. Dia perhati, dia tunggu orang perhati. Lepas tu dia report. Tajassus nama dia. Dia tengok, dia kira report. Dia tengok, baguslah, bagus tu elok lah. Okey. Maka dilihat orang, akan dia yang demikian itu datanglah iskal, masalah di dalam hati orang itu, adakah sah atau tiada yang demikiannya. Fadzakaru dzalika lahu sallallahu alaihi wasallam. Maka menyebut mereka itu akan demikian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tahqiqkan hukum. Dan nampak seorang sahabat Nabi dengan Nabi buat, dia pun jadi tanda tanya apa hukum. Ustaz sama ustaz tengok-tengok dia ni macam ni, dia ni macam ni. Maka masyarakat rakyat jadi tertanya-tanya. Tanyalah, tak ada apa, tanya. Okey. Muslimin yang dirahmati Allah. Faqala zadakallah harasan wala ta'bud. Maka sabdanya mendoakan ke atas Abi Bakrah. Nabi berdoa, kiranya Allah Ta'ala tambahkan loba dan tamak engkau kepada khair seperti ini, dan jangan kamu ulang buat yang demikian itu. Maksudnya tak boleh buat macam tu, tapi Nabi doa bagi tambahlah sesuatu kebaikan. Kalau orang buat satu salah kat kita, kita nampak, jangan kata hang ni sesat, moga Allah bagi hidayah lah pada hang. Tu patutnya yang diajar oleh Nabi SAW. Bila kita tengok orang jahil, jangan terus menghujum, sebutlah kata moga Allah bagi, tapi tegur, kena tegur. Abi Bakrah, Abu Bakar bukan calang-calang. Setelah kewafatan Nabi dia ganti. Tetapi kalau dah nampak salah, Nabi doa dulu, moga-moga diberikan keberkatan, ditambahkan tamak halobanya. Tamak haloba ni amalan dan keberkatan ditambah-tambah. Tetapi jangan ulang dah. Muslimin yang dirahmati Allah. Tersebut di dalam Mughni Muhtaj, ada satu kitab, dan diambil faham daripada hadis ini akan tiada lazim ulang sembahyang, dan bermula yang diriwayatkan ia oleh Imam At-Tirmizi di dalam masalah 223 itu telah menanggung ulama akan dia atas sunat. Apa dia? Cerita hak yang awal tadi, yang duduk antara seorang diri, unsa dan sebagainya, kerana menghimpunkan antara dua dalil. Sungguh pun begitu Imam Syafi'i telah mendaif akan dia. Imam Syafi'i kata ni daif, kalau boleh jangan buatlah, ya. Dan ada kata
katanya pada qaul ni pendapat, kata-kata, pendapat ulama. Qaul, ada orang tanya saya qaul tu apa? Qaul tu pendapat, kata-kata orang ulama. Qaul qadim, Imam Syafi'i ada dua, qaul qadim dengan qaul jadid. Qaul qadim yakni sebelum dia sampai ke Mesir, ada dia dipanggil qaul qadim. Jikalau sabit ia nescaya aku kata dengan dia. Kalau sabit dengan dia jatuh dhaif lah. Baik, itu qaul qadim. 225 rabih. Masalah berdiri seorang diri di belakang saf, sahkah sembahyang? Duduk seorang-seorang diri di belakang, sah tak sembahyang? Kata Khustalani, dan jikalau sembahyang seorang laki-laki itu seorang dirinya di belakang saf, nescaya sah sembahyangnya di sisi Syafi'i, Maliki dan Abu Hanifah rahimahumullah. Sah sembahyang tu. Tapi dari segi siapa yang tak tersebut sini? Hambali kata haram, tak sah. Tetapi makruh di sisi Syafi'i, makruh di sisi mazhab kita. Kalau boleh tak usah buat lah, bagi kemah. Maka bagi menghilangkan makruh itu hendaklah masuk di dalam saf jika didapati kelapangan. Kalau boleh buat juga saf, kata Imam Syafi'i. Bagi ada duduk dalam saf. Dan jika tiada kelapangan hendaklah jurus seseorang daripadanya kemudian takbiratul ihram. Allahu akbar, tarik seorang di depan kita. Nak tarik pun tengok tak? Serban tebal, jubah keliah, rupa-rupa pakai serban saja. Awak pai dia ingat pakai serban tu reti, tak reti juga kan? Bagi kemah elok lah. Dan tiada kelapangan hendaklah jurus seorang daripadanya kemudian daripada takbiratul ihram. Takbiratul ihram dulu nah. Kalau kita nak quit siapa pun, cuit siapa, quit, cuit, pok. Orang putih kata, bukan PORK, POKE. Nak orang pun Allahu akbar. Kita nak main berimam dengan orang ke, kita main lambat kau ni dah mayang. Semayang sunat ke, semayang apa boleh, tuan-tuan join. Cuma satu ya, jangan semayang jenazah, tak pernah buat dia orang. Dia tengok orang semayang jenazah dia main. Allahu akbar. Bila dah rokok memang cerdik lah bang Muslimin dirahmati Allah. Mayang jenazah tak boleh. Sembayang sujud tilawah, sujud sejadah tak boleh. Tengok-tengok kawan tu duduk Quran duduk tepi dia, dia duduk tengah. Allahu akbar. Duduk tengah, duduk antara dua sujud sebelum kita pipi. Allahu akbar, pergi duduk kelingan dia. Mereka tak faham, dia sedang baca sujud tilawah, dia duduk sujud tilawah. Dia duduk-duduk Allahu akbar, kita pun pergi tengok dia duduk sujud, kita pun pergi sujud sama. Tak boleh. Melainkan yang fi'linya sama, perbuatannya sama. Dia buatlah sembahyang sunat ke apa-apa, pergi boleh join. Tapi syarat dia Allahu akbar selepas takbiratul ihram. Ini Imam Syafi'i kata, jangan pipi duduk-duduk Allahu akbar, haram. Sebab tuan-tuan tak sembahyang lagi. Orang yang tak sembahyang mengganggu orang sembahyang berdosa, haram. Jangan ni bukan takat picuit, dia letak helmet atas kawan tu. Dia kata keselamatan hendaklah dijaga. Masuk dalam Facebook, saya tunjuk kat saya. Kawan tu duduk tengah mayang, dia letak helmet atas kawan tu. Kawan tu nak sujud jana cepiu sikit besar depan tu. Penanya kawan tu. Macam-macam. Ni sama dengan Abu Jahal orang ni. Sebab Abu Jahal, Abu Lahab pernah Nabi SAW sujud, dia letak tulang unta di bawah punggung Nabi SAW. Bangkit-bangkit terduduk, Nabi jatuh. Allahu akbar. Sama dengan hak yang orang duduk tengah mayang, dia ambil helmet, dia bubuh. Keselamatan hendaklah dijaga. Haram, dosa besar, tuan-tuan. Itu sebab angkat takbiratul ihram dulu, baru tarik, baru cuit. Tapi syarat dia kena dekat lah, jangan duduk jarak jauh. Dia ambil siap-siap dah, dia tak mau unduk lagi. Allahu akbar. Ni bau dada lari tak? Lari tak sah, batal balik. Duduk dekat juga. Allahu akbar. Itu kalau perlu undang-undang, kalau tak perlu tak payah duduk tang tu. Tapi memang syarat dia duduk macam tu. Lari daripada tumit sikit dah memadai makmum dengan imam kalau dua orang. Muslimin yang dirahmati Allah. Nak habis tak habis lagi. Tak mana. Okey. Kemudian daripada takbiratul ihram, dan yang kena tarik itu pun hendaklah turut akan dia berdiri sama dengannya. Tarik, mai duduk dengan aku. Ini bagi siap-siap ilmu lah. Kok ada guru tarik, pergi.
Tarik-tarik ingatkan nak mayang, jom pergi makan. Ni yang kena, aku duduk tengah semayang ni. Tu tarik tak kena. Tarik keluar tu, keluar terus nak ajak pergi ke lain. Kita pun hundong lah. Kalau nak bagi faham betul-betul. Okey. Berdiri sama-sama satu saf, duduk dengan dia, dan dipahamkan daripada makruh itu luput fadilat. Habis fadilat jemaah. Dia dapat satu ya. Tuan-tuan main masjid nak 27 ke satu? Main masjid nak 7 ke nak satu? Kalau takat satu mayang di rumah pun tak apa. Tu sebab hari tu orang tanya pasal apa Ustaz tak ni, sedangkan Imam Syafi'i kata sah. Saya tak mau satu, saya nak 27. Tu yang saya duduk kepit-kepit. Boleh semayang, tapi saya dapat satu, buat apa? Sah semayang. Imam Syafi'i kata sah. Cuma Hambali saja kata haram, tak sah. Lagi 3 mazhab kata sah. Tuan-tuan main masjid dah, nak 27. Kan? Tiba-tiba dapat satu. Ish, rugi. Kuit orang depan. Hak depan pun mengaji, unduk. Lepas tu hak yang kosong tadi masuk. Cantik tuan-tuan. Masing-masing memahami walaupun dalam keadaan sembahyang. Tu kata kena ada ilmu dalam segala aspek. Boleh, takat tu saja tuan-tuan.